Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Persatuan Anak Muda Labuan Pamula yang telah mengambil inisiatif yang sangat bagus, iaitu untuk menyebarkan mesej gaya hidup yang sihat, khususnya untuk anak-anak muda Labuan dan juga untuk panduan umum juga. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan dengan anda tip-tip bagaimanakah kita ingin mengamalkan gaya hidup yang sihat. Perkara pertama yang kita kena utamakan adalah niat. Kenapakah aku perlu sihat? Ada orang beriadah menjaga kesihatan diri adalah kerana takut kepada kematian. Sebenarnya untuk kita mengamalkan gaya hidup yang sihat bukanlah kerana kita takut kepada kematian. Itu yang kita kena betulkan. Sebab syarat untuk mati itu bukanlah syaratnya adalah sakit. Kita akan mati pada bila-bila masa. Ada orang badan fit, cergas dan sebagainya, tapi dia juga mati pada usia yang muda. Jadi untuk kita mempunyai kualiti hidup yang baik, maka kita hendaklah memperbetulkan niat kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pertama sekali adalah kerana untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah untuk kita hidup dengan lebih bahagia bersama orang-orang yang tersayang, dengan keluarga kita, dengan anak isteri kita, dengan rakan-rakan, dengan masyarakat. Dan inilah gaya hidup yang sihat sekiranya kita mempunyai hubungan sosial yang baik dengan orang sekeliling kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, jadi kita sekarang berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati, bulan pesta ibadah yang kita kena menjaga ibadah kita, memperbanyakkan ibadah kita. Jadi sebagaimana kita memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perlu menjaga kesihatan diri kita pada bulan Ramadan ini. Ada orang menghabiskan bulan puasa dengan tidur, dengan berehat-rehat, baring-baring di katil. Jadi itu bukanlah satu gaya hidup yang sihat. Dan keletihan, kelaparan sebenarnya tidak menghalang untuk kita hidup aktif pada bulan Ramadan. Kerana pada bulan Ramadan inilah waktunya untuk kita mengaktifkan diri kita, kerana pada bulan puasa lah badan kita akan memperbaiki dirinya. Badan kita akan berfungsi dengan lebih baik. Kerana apa? Sebab pada bulan-bulan yang lain kita banyak menyeksa badan kita dengan memakan pemakanan yang tidak sihat. Jadi badan kita tidak berfungsi dengan baik, organ kita tertekan, stres dan sebagainya. Tapi pada bulan Ramadan kita kembalikan fungsi badan kita dengan lebih teratur, dengan lebih sistematik, dengan lebih mudah untuk mencerna makanan dan sebagainya. Pada itu maka kita dapat mempunyai tubuh badan yang sihat. Mari kita perbetulkan sedikit persepsi. Apabila orang berbicara tentang gaya hidup sihat, ramai orang mengatakan kita kena pergi berlari, kita kena pergi jogging, bermain badminton, pergi ke padang dan sebagainya. Sebenarnya 70% badan yang sihat itu adalah daripada gaya pemakanan kita. Manakala 30% lagi itu barulah bergantung kepada apakah aktiviti riadah yang kita selalu amalkan. Jadinya kalau kita asyik beriadah, bersukan sampai kadang-kadang menyakitkan diri kita, tapi dalam masa yang sama kita tidak menjaga pemakanan dengan mengambil makanan-makanan yang tidak sihat, maka hasilnya tidak ke mana. Setahun berjoging, tidak juga turun berat badan. Di sinilah kita kena betulkan sedikit cara kita berfikir tentang gaya hidup yang sihat. Seterusnya kita bicarakan tentang pemakanan yang sihat khususnya pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kenapakah kita disunatkan untuk bersahur? Ramai orang mengabaikan sahur dan ada juga mereka yang tersalah faham tentang pengambilan makanan sahur. Ada yang bersahur pada jam 12 malam, ada yang bersahur pada jam 11 malam sebelum tidur. Sebenarnya itu cara yang salah untuk bersahur. Nabi SAW menggalakkan kita melewatkan sahur. Kenapa kita perlu lewatkan sahur? Dan kenapa sahur itu digalakkan menjadi satu perkara yang sunnah? Kerana
pemakanan yang kita ambil sewaktu bersahur itulah yang akan membekalkan tenaga kepada kita untuk kita menjalani aktiviti-aktiviti pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau kita mengambil sahur yang sedikit sahaja, maka kita tidak mempunyai bekal yang mencukupi untuk kita jalani kehidupan yang lebih aktif. Jadi, anak-anak sekalian, rakan-rakan sekalian, saudara-saudari, jangan tinggalkan sahur dan ambil jumlah pemakanan yang secukupnya untuk bersahur. Sebaik-baiknya kita orang Malaysia ambillah karbohidrat seperti nasi, roti ataupun sumber-sumber karbohidrat yang lain untuk bekalan tenaga kita. Berhubung dengan pemakanan juga, tahukah kita bahawasanya rakyat Malaysia sekarang ini mengalami masalah obesiti yang sangat serius, sama ada dalam kalangan kanak-kanak, apatah lagi remaja dan anak muda yang obes sebelum masanya. Baiklah saudara-saudari sekalian, obesiti ini berlaku kerana pengambilan makanan yang tidak sihat seperti karbohidrat yang berlebihan, lemak yang berlebihan, gula yang berlebihan. Ini adalah sebenarnya musuh-musuh kepada badan kita yang kita ambil, yang boleh menjejaskan fungsi badan kita dengan baik. Pengambilan gula yang tinggi, pengambilan karbohidrat yang tinggi akan menyebabkan badan kita menyimpan lemak-lemak ataupun tenaga yang tidak digunakan dan bertukar menjadi lemak di dalam badan kita, kerana kita tidak mengamalkan aktiviti-aktiviti aktif untuk pembakaran lemak tersebut. Jadi inilah yang kita kena betulkan, iaitu mengambil jumlah makanan yang secukupnya dengan aktiviti yang kita lakukan seharian.